Apa itu body shaming? Pernahkah anda mendengar istilah body shaming atau dalam bahasa Melayunya ialah ejekan tubuh badan? Body shaming merangkumi kecam badan mengikut Kamus Dewan. Body shaming merupakan istilah mempersenda atau mencemooh tentang penampilan fizikal seseorang. Sebagai contohnya, ejekan merangkumi saiz badan seseorang sama ada gemuk ataupun kurus, ketinggian, warna rambut serta penampilan ciri wajah seseorang. Masyarakat seharusnya lebih peka tentang isu body shaming supaya masyarakat tidak memandang serong antara satu sama lain. Seterusnya, mari kita bincangkan isu berkaitan body shaming. Isu body shaming ini bukanlah satu perkara yang baharu. Isu ini juga wujud di Malaysia maupun luar negara. Isu ini juga melibatkan pelbagai peringkat umur, terutamanya remaja. Satu penyelidikan di atas talian telah dijalankan oleh Mental Health Foundation di United Kingdom pada Mac 2019 merekodkan bahawa sebanyak 20% orang dewasa menyatakan mereka berasa malu dan sebanyak 37% orang remaja berasa sedih disebabkan imej badan mereka. Seterusnya di Malaysia, seorang wanita berumur 25 tahun menyatakan bahawa beliau seringkali dijadikan bahan jenaka dan juga modal kecaman kerana dianggap badan yang terlebih muatan. Seterusnya mari kita lihat kesan-kesan yang akan berlaku disebabkan isu body shaming. Okey, pada pendapat saya, body shaming ni macam memperlikikan atau mempersediakan bentuk fizikal seseorang. Boleh jadi dia memperlikikan saiz badan orang tu ke, ketinggian orang tu ke, ataupun bentuk rupa paras dia sendiri. Bagi saya, body shaming ni adalah situasi di mana orang lain mengutuk fizikal kita. Contohnya macam mungkin mereka kutuk keadaan kegemukan, terlalu kurus, terlalu tinggi, atau mungkin keadaan rambut kita. Pernah saya boleh katakan seperti extra size. So ada orang yang selalu macam tanya berat kau berapa, tinggi kau berapa. Orang sekeliling tu saya pernah dengar sekali di mana orang lain mengutuk keadaan ketinggian mereka. Contohnya macam dia cakap kawan saya terlalu pendek dan gemuk. Kalau benda tu berlaku kat saya akan cakap dengan diorang, macam boleh je jadi adik tu lagi tinggi daripada kakak, boleh jadi kakak tu lagi tinggi daripada adik. Itu tak semestinya suatu benda yang kemestian untuk kakak jadi lebih tinggi daripada adik, dan adik semestinya kena lebih rendah daripada kakak. Jikalau saya ada pada masa itu, saya mungkin akan cuba untuk backup kawan saya dan tegur orang tu. Mungkin cakap yang tak elok untuk kita kutuk keadaan fizikal seseorang, sebab kita tak boleh nak pilih kita punya keadaan fizikal sendiri. Masa mula-mula dulu saya rasa macam saya ni terlalu besar untuk standard kat Malaysia ni. Dan even kawan-kawan sekeliling saya pun lebih kecil saiz daripada saya. Tapi lama-kelamaan saya macam terima yang sebenarnya manusia ni berbeza. Kalau semua orang sama, tak adalah wujudnya berbagai kejayaan dalam dunia ni. Bagi saya, dia akan mempengaruhi saya dari segi fizikal dan mental. Dari segi fizikal mungkin saya akan kurang bersosial, saya akan kurang bersukan dan kurang keluar dari bilik. Dari segi mental, saya rasa ia akan efek kepada emotion saya, di mana saya akan berasa kurang confident. Saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang kurangnya keyakinan diri yang disebut oleh individu yang diterima ramah. Kebiasaannya, individu tersebut berasa kurang yakin untuk tampil berhadapan dengan masyarakat. Selepas menerima kutukan daripada seseorang, mangsa akan lebih cenderung untuk tidak keluar bersosial bersama-sama dengan orang ramai kerana takut diejek terlalu gemuk ataupun terlalu kurus. Mereka akan mula merasakan bahawa bentuk badan mereka tidak terlalu ideal untuk bersama-sama dengan orang ramai. Weh, kau okey tak? Mengkritik tubuh badan akan memberi kesan yang buruk dari aspek fizikal dan mental individu. Kesan yang paling jelas dilihat apabila seseorang sering terdedah dengan ejekan fizikal akan menyebabkan mereka mula mengelak dari berjumpa orang lain.
Seterusnya, hal ini juga akan menyebabkan mereka mula mengalami kebimbangan daya bersosial iaitu anxiety, kemurungan, depresi dan gangguan makan seperti anorexia nervosa dan bulimia. Hal ini juga akan mempengaruhi mereka untuk membeli segala suplemen untuk menaikkan berat badan dan penjagaan kulit sehingga menyebabkan kesihatan mereka terjejas. Baiklah, kami akan mengulaskan mengenai cara-cara untuk menangani isu body shaming. Yang pertama, bagi individu, positiviti tubuh badan. Positiviti tubuh badan adalah mengenai penerimaan yang positif terhadap penampilan diri sendiri. Ia adalah sangat penting bagi kesihatan mental yang baik juga. Tidak kira apa jua bentuk badan ataupun warna kulit yang kita miliki, bersyukurlah dan bergembiralah kerana ia merupakan satu-satunya pemberian yang sangat berharga daripada Sang Pencipta. Bersyukurlah dengan apa yang anda miliki, bukannya dengan apa yang anda tidak miliki. Betul tu Fatin. Dari segi masyarakat, kita sebagai masyarakat yang prihatin, kita mestilah saling menghormati dan menjaga perasaan sesama sendiri, terutamanya dari isu body shaming. Ini kerana sikap masyarakat yang suka menghina anggota tubuh orang lain akan menyebabkan individu yang dihina itu menjadi hilang keyakinan diri dan merasa seperti dirinya tidak sempurna. Jadi, daripada kita saling menghina anggota tubuh orang lain, lebih baik kita memberi kata-kata semangat atau kata-kata motivasi kepada mereka yang sedang cuba untuk perbaiki diri mereka sendiri. Dengan ini, kita juga dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih berfikiran terbuka dengan memikirkan bahawa setiap manusia itu terlahir dengan kecantikan yang tersendiri dan mempunyai ciri-ciri khas yang berbeza-beza. Tahukah anda bahawa mangsa jenayah body shaming boleh mendakwa pelakunya di mahkamah? Berdasarkan Seksyen 233 Subseksyen 1 Perenggan B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi setahun ataupun kedua-duanya sekali. Mangsa jenayah body shaming di sosial media perlulah membuat laporan kepada pihak polis dengan mengemukakan bukti-bukti yang mencukupi. Oleh itu, sebelum anda menaip apa-apa komen di media sosial, berfikirlah dahulu kerana anda mungkin boleh dijatuhkan hukuman jika terbukti bersalah di sisi undang-undang. Kesimpulannya, memberi komen terhadap penampilan diri seseorang dengan berbau sindiran dan hinaan adalah perkara yang tidak wajar dilakukan oleh setiap masyarakat. Hal ini kerana komen yang telah kita lontarkan akan menyebabkan kita melakukan body shaming terhadap mereka dan secara tidak langsung mereka akan berasa tersinggung dengan perbuatan kita. Masyarakat seharusnya lebih peka dalam menjaga pertuturan mereka dengan orang lain. Oleh itu, marilah kita jaga kita.